Topik hari ni onani dan efek fizikalnya. Kita sudah pun bincangkan efek dari segi mental atau orang yang ketagih, dan saya telah pun membincangkan bahawa tiada kajian yang mendapat tahu bahawa testosteron akan berkurangan. Tapi saya tak bolehlah nak accept jawapan yang testosteron ni tak berkurangan. Sebenarnya kalau sekali dua mungkin tak ada efek kat testosteron, tapi katakan jikalau mereka tu ketagih dah lama, dalam sehari mungkin saya pernah jumpa yang orang yang mungkin boleh 3 kali sehari onani, dan ini sebab bukan orang biasa, dia ada tekanan stres, depression dan sebagainya. So kalau dikaitkan dengan orang sebegitu, mesti ada efek testosteron, dan itu memang betul. Sebab kalau bandingkan seks dan onani, ada satu benda yang dibuat oleh badan kita, iaitu oksitoksin, sejenis hormon juga yang juga dikenali sebagai love atau hug, pelukan, hug hormon, oksitosin. Okey? Dan kajian mendapat tahu semasa kita melakukan onani, hanya prolaktin sahaja yang dibuat. Oksitosin tak dibuat. Okey? Dan prolaktin ni sebenarnya biasanya kalau wanita yang mengandung, hamil, boleh membuat prolaktin yang lebih tinggi untuk menghasilkan susu. Itu efek biasa prolaktin. Okey, untuk lelaki, kalau prolaktin sangat tinggi, yang biasanya akan dikeluarkan, dirembeskan oleh kelenjar ni, jikalau kita onani atau bersubungan seks, tetapi prolaktin ni akan berkurang bila kadar oksitosin semakin tinggi. Dan didapat tahu bahawa prolaktin ni, hanya prolaktin sahaja yang dirembeskan, tetapi oksitosin tidak dirembeskan selepas onani. Dan lama kelamaan prolaktin ni boleh menyebabkan testosteron semakin rendah. Dan kerendahan testosteron ni boleh menyebabkan efek-efek fizikal seperti malas. So katakanlah you ada niat nak pergi gym, nak bersenam dan sebagainya, dan katakan pernah atau kerap onani, boleh menyebabkan anda rasa lemah, malas. Dan satu lagi benda, prolaktin campur testosteron ni semasa selepas onani boleh menyebabkan kita rasa tidur. Malah selepas melakukan hubungan seks juga, testosteron dengan oksitosin ni boleh menyebabkan lelaki berasa mengantuk. Dan berbeza daripada kaum wanita, di mana estrogen kalau campur dengan oksitosin boleh menyebabkan mereka rasa lebih gembira dan lebih teruja. So biasanya katakan, ini bukan salah siapa-siapa, katakan lepas persubungan, lelaki rasa macam nak tidur dan perempuan rasa lebih hyper, itu biasa. Ini memang natural, tak boleh nak buat apa-apa. Ini memang sudah kebiasaan, dan jangan marah. Ini bukan disebabkan lelaki tu sengaja nak tidur atau perempuan tu gila seks. Itu bukan kebenaran. Kebenarannya disebabkan oleh perbezaan hormon ni. Satu testosteron, kalau campur dengan oksitosin, rasa seperti nak tidur. Seorang lagi estrogen, kalau campur dengan oksitosin, iaitu selepas berhubungan seks, akan rasa lebih teruja. Ini kebiasaan, is nothing wrong. Bukan lelaki malas atau perempuan yang gila seks. There's nothing like that. This is how the hormones work, guys. So jangan salah faham atau understand. Dan back to the point where prolaktin ni semakin tinggi boleh menyebabkan testosteron rendah. So bagi mereka-mereka yang ketagih, dalam sehari tu mungkin 2-3 kali, atau mungkin dalam seminggu, ikut usia, mungkin dalam seminggu tu 2-3 kali juga, katakan sudah 40 tahun ke atas dan sebagainya, that is considered banyak untuk that age group lah, ya. Prolaktin plus ketinggian prolaktin lama kelamaan boleh menyebabkan testosteron semakin rendah. Okay, so what's going to happen? Sekejap, sebab kajian saya tak bersetujulah dengan kajian yang mengatakan bahawa tiada efek dalam kadar testosteron. Mungkin sekali tiada, tapi bagi mereka-mereka yang ketagih, saya rasa tiada kajian yang dilakukan ke atas mereka yang ketagih kepada onani. Alright? So efek, you akan rasa lemah, disebabkan oleh efek-efek prolaktin dan oksitosin tadi. So badan semakin boleh juga kekurangan, atau dia kata bone density atau kekuatan tulang, yang disebabkan oleh testosteron yang baik. So kekurangan kekuatan tulang.
Okay, kekurangan kekuatan otot, which is for sure. Kalau kita nak kaitkan kekuatan otot dengan testosteron, memang it's equal. So, kalau kadar testosteron tinggi, ya kekuatan otot juga semakin tinggi. Alright? And perbezaan kekuatan otot antara lelaki dan wanita juga disebabkan oleh kadar testosteron yang 15 kali lebih tinggi di kalangan kadar kaum lelaki. So, yang ini menyebabkan beza. Kalau katakanlah lelaki dengan wanita, dua-dua orang pergi gym, tak inject tak apa-apa, both equally nak lift weights, boleh. Tapi yang boleh nampak perbezaan daripada segi otot tu lebih ketara di kaum lelaki, di kalangan kaum lelaki, sebab the effect of testosterone. Okay, katakan testosterone ni sangat rendah, mestilah kekuatan otot dia pun semakin rendah. And one more thing, kekuatan tulang, kita tahu kajian menunjukkan lelaki yang berumur lebih 65 tahun yang seperti biasa akan kekurangan lah. Lepas 60 tahun memang kita dah boleh tahu efek testosteron ni semakin kurang, boleh menyebabkan sakit sendi-sendi tulang dan sebagainya. Dan untuk kaum wanita, untuk mereka-mereka yang lepas menopause, boleh menyebabkan masalah-masalah sendi dan tulang dan sebagainya disebabkan oleh kekurangan testosteron yang 15 kali lebih rendah daripada kaum lelaki. Untuk lelaki pula, lepas 65 tahun disyorkan untuk memberi mild atau dos testosteron yang rendah. Mungkin katakan dari segi apa dia kata tu? Tongkat Ali. Natural testosterone boosters. Apa lagi natural testosterone boosters, atau nak betulkan salur darah dan sebagainya. L-arginine, sejenis protein amino acid yang juga mengurangkan tekanan darah dalam badan. Okey, benda-benda sebegini boleh menolong. Memang kajian menunjukkan boleh menolong. Alright, so these are the things yang disebabkan, lari topik sikit. So, kekuatan dari segi fizikal. Lagi satu, kalau mereka-mereka yang memang ketagih lah, betul-betul you cannot control yourself, watch out, boleh menyebabkan masalah di bahagian zakar tu. Mungkin zakar anda bengkok ke, atau melecet kulit, dan ada yang pernah saya pernah tengok sampai dia ada fibrosis lah. Katakan dalam bengkok ni bukan sekali buat lepas tu bengkok, atau bukan semua orang yang boleh dapat bahagian alat sulit atau zakar yang bengkok. Okey, katakan kebiasaannya macam ni. Okey, ada yang bengkok ke kiri, ada yang bengkok ke kanan, things effect like that, berbeza. Tapi kalau terdapat fibrosis dan sebagainya, anda, bukan semua orang saya nak katakan ni kepada mereka-mereka yang macam ketagih kepada onani. So mungkin boleh menyebabkan fibrosis dan mungkin boleh menyebabkan kebengkokan kepada bahagian alat sulit ni. So bukan semua orang. Ini dari segi fizikal. Melecet di kulit juga satu lagi benda. Dan kalau kulit terlecet di bahagian sana, katakan macam mana ni, tempat tu tutup, you pakai underwear, boleh menyebabkan peluh. Kalau long term, mungkin boleh infection juga. Who knows? Can happen. Alright, so these are the physical effect. Tak banyak sangat kalau dibandingkan dengan efek mental, tapi ini antara physical, efek-efek fizikal kalau onani berlebihan. Yang penting saya rasa, badan rasa lemah, kekuatan tulang, kekuatan otot kurang. Alright, these are the main three things. Okay, actually hari ini kita nak berbincang mengenai solusi. So ini benda-benda fizikal, efek-efek fizikal. Okay, ini yang kebanyakan mereka yang tanya, doktor apa solusi? Guys, saya rasa saya last episode pun saya dah bagi hint. Memang tiada ubat. Sebagaimana tiada ubat untuk bagi mereka-mereka yang ketagih rokok, yang alkohol, dadah dan sebagainya. You have to find the reason kenapa you buat perkara-perkara sebegitu. Okay?
And the same thing is untuk masturbation atau onani. There is no ubat untuk mengurangkan atau ketagihan atau what do you call this, effect daripada onani ni. Alright, so memang tiada ubat. The first thing yang saya nak beritahu is, ini disebabkan oleh tiada fokus. Okay, atau mungkin fokus you bercelaru, fikiran you melayang every place, you are everywhere dia kata. So tiada fokus. Kalau nak tahu lebih, you nak test apa yang saya beritahu ni betul ke tak, you boleh Google juga. Okay, first thing dia akan beritahu you, have focus. Fokus apa yang boleh buat. So first thing, ini cuma carangan saya saja. First thing you can do is wake up, bangun pagi, first thing you do is set your goals. Set goal anda. Dan juga dalam kebanyakan solusi ni dikatakan set goal first thing, activity physical, social. Setiap kali anda rasa seperti tak boleh nak tahan, contact kawan. Be with friends, di kalangan kawan-kawan, socializing. It's one thing. Activity physical, set your goal. Apa yang anda nak buat? Main bola ke, nak pergi gym ke dan sebagainya. Benda-benda sebegini boleh menyebabkan anda lebih fokus kepada benda yang anda ingin buat daripada fikiran yang bercelaru. Tak tahu nak mana, tak tahu nak fokus mana. So you are everywhere. Apa yang anda biasa buat, go back. So the first thing is set goal. Activity physical, activity social, lepak dengan kawan dan sebagainya is a way for your mind to be free. Alright, next. Set goal dari segi apa yang anda hendak buat with your life, dengan hidup anda. Apa yang anda hendak buat, dari kerja ke, business ke, apa yang anda nak buat. Life goal. Okay, these are the things that you want to do in terms macam mana nak stay away daripada efek-efek ni. Alright, daripada fikiran yang bukan-bukan, free time dan sebagainya. Biasanya yang free time terus lakukan ni. So that's the thing yang diorang bagi tahu. Saya rasa ada masa lapang, ini yang saya fikirkan. Okay, lagi satu. Kebanyakan masalah orang ini disebabkan oleh addiction towards pornography. The best thing you can do is, saya tak tahu lah, you orang pakai, I think most of the pornographic sites are banned in Malaysia, tapi ada juga orang yang cari jalan belakang lah, pintu belakang. So, the best thing is, apa-apa unsur-unsur pornografi, delete. Ini own discipline lah, dia katakan, disiplin diri lah. So, delete all whatever access you have to pornography, and kalau boleh, reset back your IP address to like your IP address. So you will automatically takkan dapat apa-apa access towards pornography. Ketagih pornografi, kami ada bincangkan dalam video sebelum-sebelum ni macam mana Malaysia ranking nombor 4 dunia untuk menonton pornografi semasa PKP, MCO pun dulu. Alright, go and watch up that video. Alright, so life goals, activity physical, social activity dengan kawan-kawan. These are the solution yang biasanya didapati dalam internet. Okey, lagi satu saya nak beritahu. Teknik pernafasan. This is one thing yang boleh jumpa dalam YouTube juga. There's one user yang beritahu macam mana kita nak fokuskan untuk pernafasan yang lebih baik. Juga dikenali sebagai teknik Qigong, saya rasa kalau tak silap saya. Tai Chi, lebih kurang macam Tai Chi. Practitioner Qigong ni lebih kurang macam Tai Chi. Dia apa yang dia buat untuk memperbetulkan teknik pernafasan. And that dikatakan is one of the reason dia boleh fokus. So guys, memang tiada ubat.
Siapa-siapa pun tak pernah jumpa lah ubat untuk mengurangkan onani atau efek onani ni. Again, saya katakan sama macam rokok, dadah, alkohol. Ini semua bergantung kepada disiplin diri. Dan berapa banyak you nak lepaskan atau stop doing what you're doing right now. Okay? Few things. Activity physical, social activity dengan kawan-kawan, jangan abaikan. Set life goals. Benda-benda seperti ni, best time to do is in the morning. Set all this. Dan juga kalau buat activity physical, saya cadangkan buat pagi-pagi. So in the evening, walaupun you balik dari kerja, you rasa macam lapang, you betul-betul tired, knockout. Alright? Dan teknik pernafasan Qigong ni boleh didapati di YouTube. Mungkin kalau saya boleh pautkan dengan video ni, nanti saya akan pautkan. And yang paling penting, delete pornography. Alright? So selepas ni saya nak katakan, mungkin for next topic lah, saya nak kupakan mengenai ada yang sudah bertapak di Malaysia ni lebih kurang 30 tahun. Bagaimana Slimming Center tak boleh menolong anda menurunkan berat badan. No effect. Okay, these are the things yang kita kena tahu apa itu berat badan. Apa itu lemak, apa itu kandungan air, tulang dan berat otot. So ini saya akan kupaskan bagaimana Slimming Center tidak boleh menolong anda. Alright, this is for next topic. Ciao, see you guys.